Assalamualaikum geng. Bertemu kita lagi Lambatlah aku cakap kan ni. Aku malah nak cakap beria kan. Aku cakap relax je dalam cerita kali ni sebab aku nak betul-betul hampa into dalam aku punya cerita. Jadi aku kena cakap cepat, hampa kena dengar betul-betul. Make sure catch up one by one, okey? Jom kita mula. Anda sedang menonton rancangan memancing yang paling menjadah sekali di Malaysia, Encik Daham Wild Fishing. Sebelum tu geng, aku nak bagi tahu, memang lambat gila aku buat video sekarang sebab aku ada masalah mata geng. Mata aku sakit bila aku tengok handphone terlalu lama. Mungkin sebab aku dah masuk dalam scene jual kasut menerusi live, mata aku dah tak tahan dengan cahaya. Jadi aku kena kurang tengok handphone. Sebab tu proses editing video, mana-mana editor dalam YouTube ataupun mana-mana pencipta konten, aku rasa akan alami benda yang sama. Jadi aku juga alami benda ni. Jadi aku harap apakah ubat dia, kalau apa tahu ubat dia apa, tulis kat bawah. Nak bubuk aimo ke, nak bubuk keladi bunting ke, nak bubuk cempedak ke, apa pun apa tulis dekat bawah. Nah. Okey, dalam besi kali ni kita sebut tentang stream fishing. Baik, kalau kita sebut pasal stream fishing, ada satu pot ni yang memang betul-betul menguji aku punya tahap kesabaran dan juga rasa cemeh dalam dada. Dalam trik kali ni, aku ada kena satu bala. Bala dia apa? Kejap lagi last baru aku cerita. Aku akan mulakan dulu dengan proses permainan stream ni dulu, okey? Bagi yang tak tahu, stream ialah game pancing menggunakan alatan pendek, rod pendek, reel yang drag dia rendah, tak tinggi-tinggi mana, yang senang kalau tarik ikan, drag pun keluar. Jadi aku memilih game ini untuk aku sebab aku dah umur tua, dah tak larat nak pegang set-set heavy. Badan pun dah tak ada keupayaan untuk pergi jauh, main toman, main apa, tak dan dah bro. Tak dan. Samping aku seorang berniaga, kena selalu duduk kat kedai dan shoot hari ni pun memang dekat kedai. Okey, kali ni aku target main tengah, ikan tengah. Okey, adik-beradik kepada sebarau. Okey, pot ni diajak oleh seorang brother nama dia Na Epui. Sahabat aku masa aku kecil dulu, sekolah-sekolah dulu dia geng dia. Sampai satu tahap kami periksa pun duduk tepi-tepi dalam satu dewan. Tak apa Mi, tak apa, steady. Dalam kali ni boleh masuk je, apa-apa santai bosku. Jadi pot ni aku tak boleh beritahu pot dekat mana sebab menjaga ekosistem dan juga konservasi ikan tu tadi. Sebab ikan ni memang limited bagi aku. Pot ni yang tahulah, bila aku buat YouTube, aku percaya hampa semua nak tengok je pot aku pecah balon sampai jahanam. Jadi aku tak boleh beritahu pot dekat mana, aku cuma boleh bagi hint sikit-sikit je menerusi footage-footage yang aku rakamkan. Okay, ada satu hari tu, tak ingat tarikh berapa, jam pukul lebih kurang dalam 7 pagi macam tu, aku gerak jalan naik motor. Sebab aku rasa akses tempat ni lebih senang naik motor, tak susah naik kereta sebab dia highway. Highway mana jangan tanya. Jadi aku naik motor. Bila aku naik motor, bila kita nak main stream, of course kita kena randuk. Kita kena randuk sungai. Dan game kali ni aku cakap kat member aku Epoi ni, dia bukan satu orang yang pakar main stream, tapi dia pun nak cuba main stream juga dengan aku. Aku pun tak tiada mana, tapi aku nak belajar dalam sini. Sebab tu aku perlukan satu orang yang tak begitu pandai macam aku, untuk sama-sama kita belajar apa yang kita boleh belajar dalam trip stream fishing ni. Aku malas lah nak pilih otai-otai sebab otai-otai ni dia ada cara dia ada perkara-perkara yang kita ikut. Jadi aku malas. Aku kena tunggu diri aku jadi otai dulu dalam stream ni, dan baru aku follow geng-geng yang otai. Okay, jadi bila aku naik motor, sebab naik motor ialah bila nak main stream fishing, contoh track dia panjang macam mana pun, kita kena tahu dekat mana kita nak naik dan kat mana kita nak turun. Sebabnya antara tempat naik dengan tempat turun dia mesti panjang. Biasanya kalau kita randuk dalam stream fishing, dia akan habiskan perjalanan berkilo-kilometer, panjang kan. Contoh paling minimum pun biasa aku randuk main sebarau, main apa, lebih kurang paling minimum pun lebih kurang dalam 3 km hingga 4 km. Untuk pot ni aku langsung tak boleh nak bajet berapakah kilometer sungai ini. Tapi apa yang aku dapat tahu daripada Epoi, dia bagi tahu sungai ni duduk bawah pada highway. Kalau ikut pada jalanan highway yang dia telah ukur pakai meter motor SYM dia, lebih kurang 2 km je pot ni. Okey, so kita pun start. Motor aku parking dekat tempat finishing, iaitu tempat kita nak naik nanti petang. Jadi kami pun turunlah, siap-siap pancing apa semua. Kami berdua hari tu, tak ada orang lain. Bukit ni nak turun dia taklah sebegitu teruk. Sebab aku jarang pergi hiking. Pada aku tempat macam ni tak teruk lah kalau nak turun. Okey, kami pun turun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim.
ada sungai daripada highway atas tu. Turun sini geng. Lepas tu kita jumpa sungai. Sungai. Bismillahirrahmanirrahim. Lama. Geng. Inilah dia geng. Muhammad Sungai. Bila sampai bawah memang pada aku sungai kecil. Ada ikan ke? Sebab aku tengok kat mula-mula sampai tu macam tak ada aja. Tapi sangkaan aku meleset. Bila aku turun je kat sungai ni, aku percaya port ni memang tak ada orang masuk. Termasuk geng-geng menjala, geng-geng bom, geng-geng tiruk udang, tiruk ikan menyelam apa segala. Aku percaya dia orang tak turun. Sebab tu aku nampak bila aku turun je, ikan menderu lari ni. Menderu macam tu. Oi, aku cakap banyak ni. Kena rokok sebatang apa segala. Aku masuk spoon dulu. Yang aku khaskan masuk dengan asis hook jigging. Aku convert lah ke custom lah. Aku pun try baling. Rupanya jatuh tertibai lah bro. Uish. Mantap. Strike yang pertama geng. Pagi ni geng. Alamak, makan ke. Mantap lah. Ini combination antara spoon dengan asis hook. Spoon dengan asis hook, nampak? Nice babe. Aku cakap pot ni. So awal pagi tu memang dah bagi signal yang sangat baik. Bahawa ikan tu memang banyak gila. Makna kata hari tu kami akan randuk air bukan ke bawah. Makna kata kami akan randuk, air turun, kami naik atas. Macam tu cara dia nak main ikan tengah. Dia tak boleh ikut air. Kalau ikut air ialah kita main separuh, bukan main tengah. Ini pun aku tahu daripada geng-geng yang main stream fishing. Aku telefon, WhatsApp apa segala, aku tanyalah info sikit-sikit. Sebab tu aku tahu, aku share dekat hampa. Jadi perjalanan mancing telah pun mula. Memang sangat senang lah. Main tengah ni pada pot yang macam ni pada aku senang. Kalau pot-pot yang macam kita mandi-manda, bawa anak kelah, macam ni pot ni susah sikit. Sebab tengah ni dia satu spesies yang sensitif. Nampak orang lari. Sebab tu tak heran kalau orang kata nak mancing tengah waktu malam. Waktu malam hang bagi aku memang aku tak turun lah. Memang aku ni bukan penakut. Aku malas lah malam-malam gelap. Aku tak suka pada kegelapan. Payah. Contoh kalau aku kat rumah tidur pun, aku selalu buka lampu. Aku jarang tutup lampu. Jadi nak suruh aku main tengah malam-malam memang tak lah yuk. Baik tak payah, baik pergi beli ikan lain je. Ini sensitif ikan tengah. Bila waktu siang sangat tinggi gila-gila. Mana kata bila hang nak main tengah ni, contoh hang sampai satu spot, hang boleh baling daripada jarak yang jauh dengan cara yang menyorok. Bila hang dapat menyorok, hang baling. For first, aku baling jadi macam ni dah bro. Strike. Yes. Strike. Good size, man. Good size. Aduh, merekam. Gila, senang-senang strike kat sini. Tepi batu je, geng. Nice. Kuat tu. Walaupun kita pegang macam tu, kuat tu, tengok. Kuat geng. Memang banyak gila. Bila kita baling spoon tu lalu kan, memang banyak gila kejar. Tapi yang tak best dia, pot tengah ni ataupun main tengah ni, kalau segumpulan ikan tu duk follow hang punya gewang, belum tentu semua nak makan gewang. Kalau kata ada yang bodoh sikit dalam geng tu, dia lah yang akan makan. Kecil besar bukan cerita dia. Yang mana hang dapat, itulah yang akan strike. Yang lain ni akan tengok kawan dia kena tibai dengan hook dekat tepi, dia akan terus turun ke bawah. Kan ni satu macam ada shoot. Aduh. Good size, man. Good size. GoPro tak menyala. Good size. Saiz padu.
Ni live bukan wayang-wayang Itu tengah punya sifat. Dia turun tu akan lalu kat kaki-kaki kita. Suf gitu nampak dia. Memang geram lah bro. Sekali lalu bukan kecil-kecil. Tengah pun kita tahu. Tengah ialah spesies yang memang takkan besar mana. Kalau contoh dia bagi 2 jari, 3 jari pun memang dah cukup besar dalam spesies tengah ni. Janganlah minta sampai ke 2 jari macam itu. Itu bukan ikan tengah, itu ikan lampam. Apalah. Jadi bila daripada lalu-lalu tu, itulah chances untuk unstrike 1 ataupun 2 ekor daripada grup yang nampak banyak tadi pada lubuk tertentu. Jadi itu cara pertama untuk main tengah ni. Gedebuk dalam separuh perjalanan, kami rasa boring. Aku rasa macam boring. Nak pula tengah ni dia ada part dia bila keadaan lubuk tu cerah. Contohnya tak gelap, tengah susah nak makan. Pada pendapatku, dia susah nak makan. Okey, jadi berlalulah masanya rasa macam tak ada ikan nak makan. Mujur, Epoi ada bawa satu barang yang aku gelar sebagai tangkal hikmat ajaib. Nasib baik cengkerik ni ada. Kalau cengkerik ni tak ada, aku rasa sampai ke petang lah aku pakai gewang. Lambat gila nak strike. Aku malas dah. Ikan dengan banyak gila tak boleh dapat. Rasa menyerap gila-gila punya kalau tak boleh dapat. Jadi nasib baik cengkerik ni penyelamat kepada misi nak bawa balik laut ikan yang sedap. Strike. Lebih tak balik berstrike tu. Gila dah solid. Hook up. Solid hook up, babe. Tadi aku strike besar, ini kecil pula. Dia tukar teknik lah. Teknik casting aku dah malas. Pakai teknik batu pula. Campur dengan Al-Cengkerik, Muhammad Cengkerik. Kena. Yes. Ini teknik paling berkesan sekali yang kita ada hari ini. Alalah, dengan menggunakan Muhammad Cengkerik. Oh, makan. Penuh. Penuh, geng. Penuh lagi, geng. Senang mancing je ni. Oh, itu depan. Ini depan. Oh, lucu. Strike. Yes. Kosong. Yes. Nice. Yes. Nice, baby. Oh, strike. Oh, ambil hang. Gila, lari. Oh, tu. Cik lah, bang. Yes, strike, baby. Cik. Kasar. Kasar. Allah, sangkut. Kasar. Oi. Lama dapat rakam. Mantap. Dapat juga. Nice. Double strike. Oh, double strike. Banyak. Gila, nice strike. Size besar boy. Saiz. Loh. Saiz cantik ah. Tepi tu je. Ya pak. Okey, lepas apa hampa tengok video-video tadi tu yang banyak strike macam-macam jenis gaya strike ada. Dalam pada aku tak sedar, ada satu kejadian yang macam nak jentik aku ataupun nak bagi tahu aku something. Tapi aku bodoh.
sembat. Ush, baik. Wah, Akbar. Sana. Okay, geng. Bahaya ni ada hutan ni macam ni lah. Kita kena alert. Nampak tak benda yang jatuh? Itu dia. Sebab tu aku tak nak pergi sorang-sorang pun. Aku satu spoil yang aku buat ialah aku tak pakai topi. Topi ni aku tak bawa sebenarnya. Jadi aku masuk hutan tu dengan tak bertutup kepala, main langgar je mana ada. Tapi aku tak adalah cakap macam cakap besar ke apa semua, aku tak adalah macam tu. Cuma benda ni ibarat satu petanda bahawasanya kejap lagi akan ada satu perkara yang akan menimpa kami semua. Lebih kurang dalam setengah jam macam tu lah kita duduk berdebak strike apa benda seronok apa kan. Hujan pun turun. Hujan ni bukan hujan yang lebat. Aku faham bila kita duduk kat sungai, laut ataupun benda-mana, hujan adalah satu petanda yang mana kata macam-macam benda akan jadi melalui hujan. Tapi hujan ni dia bukan macam hujan lebat gila. Tak ada. Dia hujan yang rintik-rintik. Rintik-rintik, slow motion je hujan tu. Sejuk kan. Dan pada masa yang sama, bila kita dah cengkerik on, ikan punya berlambak ke strike. Lagi depan, lagi besar. Lagi depan, lagi besar. Itu yang buatkan kami tak stop. Sepatutnya kalau ikut kira jalan daripada pukul 8 pagi tadi, kami dah sampai ke tengah ataupun separuh daripada trek. Okey, dan separuh trek ni akan ada satu tangga tau, tangga hitam naik atas. Tangga warna hitam lah, tangga besar macam yang aku tunjuk tu. Okey, tangga ni sepatutnya kami naik. Okey, sebab apa aku dengan Epoi tak nak naik? Sebab Epoi kata tangga ni kalau kita naik, kita akan jumpa tengah highway. Motor kita depan lagi. Tapi kalau ikut kira-kira aku, daripada pukul 8 pagi tadi sampai pukul yang kat tengah tangga tu, jam dah pukul lebih kurang dalam pukul 2 petang. Makna kata lebih kurang 6 jam kami dah peruntuk untuk jalan separuh daripada trek. Ingat kat kata aku tadi, jalan highway dekat atas cuma tunjuk 2 km. Tapi sebenarnya separuh daripada trek mancing hari ni mengambil masa 6 jam untuk sampai separuh je. Belum sampai ke titik terakhir. Nampak tak? Makna kata sungai yang kami randuk ni ialah sungai yang berliku-liku. Tak sedar. Kalau ikut highway atas, kalau aku jalan ikut atas, ikut highway jalan, aku rasa lebih kurang dalam 20 minit aku akan sampai. Daripada motor turun ke motor Epoi nak naik. Jadi hang bayangkan 6 jam kami baru sampai dekat tengah. Dan yang paling kami menyerap, belum sampai ke tempat hujung sekali. Tak jumpa-jumpa tangga yang untuk hujung sekali tu. Belum jumpa. Aku pun heran. Sambil tu hujan lebat turun. Dan Epoi cakap, tak apa Rin, kita randuk je Rin sampai kita jumpa tangga tu. Selang-seli kan dengan aktiviti banyak ikan, aku pun jalan lah. Aku cakap tak kisah apa, janji lagi depan lagi besar. Dia macam ralit tau. Ralit. Faham nak ralit? Hujan, ralit, mancing sampailah satu tempat ni. Satu tempat ni geng, aku mula rasa macam something gonna happen to me lah. Itu apa? Hujan makin kuat dan kami jumpa di depan kami ialah satu air terjun yang betul tinggi. Air terjun tak besar, tapi kawasan tu memang tinggi gila. Kami pun ambil keputusan nak daki batu-batu tu. Dan atas batu-batu ni pula ada lubuk-lubuk lagi. Aku punya pelik dengan Epoi, kami dalam masa hujan tu pun kami masih lagi boleh panjat, mancing kat lubuk yang bawah ni. Lepas tu dah tak ada kejap, naik pula lagi atas, mancing. Tong last sekali tanpa sedar, lubuk yang paling atas sekali tu memang cun gila lubuk tu. Kami mancing juga lagi. Pada masa yang sama, hujan turun dengan begitu lebat sekali geng. Sebenarnya spot ni belum sampai kepada bahagian hujung tu, tak sampai lagi. Dia bertingkat-tingkat. Makin lama makin bertingkat-tingkat. Dan lubuk tu pula memang makan. Memang ikan makan, saiz pun sedap-sedap. Jadi terleka, inilah part silap dia di mana aku dengan Epoi silap ataupun leka mancing lagi kat lubuk ni. Dia ada dua lubuk. Lubuk pertengahan dengan lubuk paling atas. Dalam tak sedar geng.
Aku dah mula dengar bunyi yang memang gila-gila punya. Tak dengar bunyi keindahan alam dah. Aku dah dengar bunyi macam ketuk turun. Ibarat macam kayu berlaga-laga dengan batu nak turun on the way nak kemari. Dan air makin lama makin keruh. Itu pun bukan aku yang sedar. Yang sedar benda ni ialah Epui. Dia cakap aku, Rin, air dah makin teruk ni. Aku rasa macam kepala air nak turun. Bila dia sebut kepala air tu, aku petak kepala aku lah. Aku petak. Ni pun aku cerita ni meremang bulu roma aku ni. Allah, mengingatkan kembali peristiwa tu. Jadi masa tengah kecoh tu, benda ni berlaku dalam beberapa second tau. Masa tengah kecoh ni, aku jadi blank. Aku tak tahu nak buat apa. Aku duduk kat atas sekali tu, aku memandang kat bahagian bawah. Aku pandang bahagian bawah, aku tengok bahagian bawah, memang tinggi gila rupanya kami panjat. Dan masa kami panjat, untuk sampai ke tempat tu, air memang jernih macam apa tengok sebelum tadi kan. Air memang jernih, nampak batu-batu. Mana kata bila kita pijak laluan-laluan tu, memang kita nampak apa yang kita pijak. Air dah tak jernih dan tak nampak batu-batu dah. Kalau aku tengok dari jauh macam tu kan, aku dah tak nampak batu-batu yang aku pijak. Jadi aku cakap kat Apple juga, walaupun aku kurang pasti dengan keputusan ni, aku cakap Apple, jom kita turun bawah balik Puy. Kita turun bawah balik. Aku fikir macam mana, bila turun bawah balik, kita akan pergi ke tangga tengah yang aku cakap tu untuk naik ke bahagian atas. Tak apalah, bahagian tengah pun tengah lah. Tapi tengah punya tangga tu bukan jarak yang dekat. Memandangkan struktur nak turun balik tu bukan landai je. Dia berperingkat-peringkat. Mana kata turun. Ada gitu. Tapi hanya satu solution yang aku dapat pada itu yang aku dapat fikir. Sebab aku pandang bahagian atas ni, batu dia macam tu. Ibarat gua yang menutupi kami. Air turun kat tengah kan. Batu tu macam tu. Dan aku tengok batu tu semua macam tengok, memang tak nampak tempat yang boleh daki. Sebab kawasan dia memang bukan macam ni. Kalau macam ni kita boleh daki kan. Ni masalah dia begitu. Takkan aku nak jadi Spiderman pula, jadi dekat cicak, tak mungkin. Dan batu-batu tu warna dia hitam. Memang licin. Batu-batu yang dituruni air jadi berlumut. Dia memang licin ni, aku confirm licin. Jadi aku turunlah separuh pada peringkat yang paling atas. Aku turun separuh. Bila aku cakap jom turun, April 50 setuju, 50 macam tak. Tapi dia ikut juga. Tapi separuh jalan, aku dah hampir kepada tengah punya bahagian. Belum sampai bawah sekali, tapi tengah. Ada ketika itu, Puy cakap aku, Rin, kamu tunggu sini kejap. Aku naik atas, aku cari jalan. Dan aku tunggu dekat tengah tu. Aku tunggu dekat tengah tu, aku tengok Puy. Apa dia buat dekat atas tu? Sambil hujan, bila hang duduk dalam kawasan yang curam begitu, hujan akan timpa mata hang tau. Dia akan tot. Aku pula tak pakai cap. Memang aku tak berapa nampak sebenarnya apa peristiwa pada ketika itu. Tapi aku nampaklah sosok badan Epoi tengah cari jalan keluar. Sama ada nak lompat air terjun tu, air terjun yang turun tu, kita nak lompat air terjun tempat tinggi. Dan tak ada akses. Memang tak ada akses. Kami tak nampak akses. Dan air mula membesar di bahagian tu. Mula-mula besar tu air. Lama-lama dia jadi besar itu air. Sebab kepala air dah hampir nak turun. Jadi Puy buat apa dalam ketika hujan lebat tu? Dia buat apa? Dia manage untuk dapat satu tempat yang aku kira sebagai penyelamat kami pada ketika itu. Dinding yang macam ni aku kata tadi, ada satu batu kecil dia attach. Macam mana ada pun aku tak tahu. Dia ada satu batu attach yang boleh kita gunakan untuk naik ke peringkat yang lebih atas. Right? Jadi batu ni dia jumpa, dia panggil aku, "Hey!" Dia kata. Lebih kurang macam tu lah dia punya ayat. Aku dengar sikit-sikit lah. Tapi aku naik juga. Aku naik kembali. Aku naik balik bro dalam keadaan yang begitu mengucap, tak payah cakap lah. Aku mengucap, aku berzikir, aku mohon taubat, semua aku bro. Sebab aku dah rasa macam ini adalah macam perjalanan terakhir aku dalam scene hidup di dunia ini. Ngam-ngam aku sampai atas tu. Okey, ni batu dia dekat depan aku kan. Batu tu kat depan aku sini. Puy dah naik ke atas dah. Tunggu aku kat atas. Dia cakap naik pelan-pelan. Batu licin. Aku dengan tak banyak cerita lagi, aku tempat tengok dekat bahagian bawah, iaitu air yang pada mulanya memang tak ada air. Air dekat sebelah sana. Bila aku tengok macam tu, aku dah nampak air semua dah tutup batu-batu tu. Dan kemudian tak cakap banyak, aku terus panjat batu tu. Macam mana aku panjat aku tak tahu. Boleh pijak. Dan aku duduk dekat batu yang tengah attach dekat batu besar tu. Besar batu ni ialah muat-muat untuk hang duduk antara dua sujud dia. Dan aku manage duduk atas tu secara begitu. Macam duduk antara dua sujud. Macam aku tunjuk. Aku berjaya manage duduk macam ni. Dan bila aku dah duduk atas macam ni, aku pandang orang kat bawah. Bukan orang lah, aku pandang kat bawah. Air memang dah penuh geng. Air memang dah penuh dan laju, bunyi bising gila. Memang sangat seram. Itulah orang kata air ni kalau kecil dia kawan, kalau besar dia jadi lawan. Bila dah tengok macam tu, aku teringat satu perkara. Sebenarnya trip ni aku kena bawa Amin ataupun satu orang lain lagi. Mana kata total pergi 3 orang. Aku fikir bila aku tengok kat bawah ni, teringat kalau kata aku bawa seorang lagi,
ataupun aku sendiri yang tunggu di bawah, orang tu duduk di sini, apakah akan jadi pada kami? Allahu Rabbi, aku cakap. Tak fikir aku boleh harung sungai tu, sebab yang turun bukan saja air, dia turun macam-macam jenis kayu, dia jenis turun air, daun, dia turun macam batu-batu, aku dah dengar ketuk-ketuk ni. Hai, nama saya Encik Taha, CEO kepada Encik Taha Wild Bundle. Hari ini kita akan launching satu produk yang diberi nama sebagai Gila Sneakers. Baik, kenapa design macam ni? Design macam ni sebenarnya ramai tak nak pakai. Takut dan juga tak yakin sebab dia terlampau padat dan juga nampak beria. Tapi kenapa saya buat? Sebab apa bang? Satu saya nak orang tahu ialah hidup ini penuh dengan warna-warni. Dan saya sangat harap baju ni dapat disesuaikan oleh semua peringkat umur, semua jenis penggayaan dan semua jenis cara pakai. Kalau kata pakai kasut kuning, kena dengan baju. Kasut hijau, kena dengan baju. Kasut Nike, kena baju. Kasut Adidas pun kena dengan baju. Itu maksud saya bang. Kalau kita melihat pada jenis material pula, kali ni material yang digunakan pakai ialah saya pilih daripada jenis sublimation eyelet. Sublimation eyelet ni kalau kita terjemah dalam bahasa Melayu, maksud dia pemejal luapan. Cara kita buat baju ni. Saya nak explain lebih-lebih, saya tak pandai lah, malas. Tapi apa yang saya tahu, feature untuk baju ni saya khususkan untuk dua perkara. Satunya, kalau awak semua lihat, baju ini dia sedikit panjang daripada kebiasaan di bahagian bawah. Kenapa saya buat panjang? Satunya, tujuan paling penting ialah konon kalau kata abang-abang, kakak-kakak pergi travel untuk solat, baju ini labuh. Jadi boleh menutup bahagian pinggul ataupun punggung kita. Perkara nombor dua, paling penting untuk orang lelaki ialah kenapa saya buat labuh? Sebab nak tutup kolam udang. Kolam udang tu apa benda? Kolam udang tu ialah lurah dendam yang tak patut kita tunjuk, ataupun warna spender yang bakal kita pakai pada hari itu. Itu sebab saya khususkan baju ini biar dia panjang, nampak selamat daripada segala sudut. Alright? Selain daripada tu bang, feature nombor dua ialah dia sangat selesa bila kita pakai. Tak rimah langsung. Nombor tiga, cepat kering. Contoh kalau kita kena hujan, masuk dalam sungai, terjatuh dalam laut, itu dia yang cepat kering. Poin nombor empat, dia serak peluh. Abang pergi kenduri kenara yang panas-panas, berjalan ke Melaka, panas kawasan tu, dia cepat serak peluh. Paling penting last sekali, baju ni langsung tak panas. Kalau nak tahu, baju ni kita buat sangat terhad. Selalunya dalam semua rekaan baju saya akan suka. Kali ini kita hanya buat 50 pieces sahaja untuk dijual ke seluruh manusia di Malaysia. Ada permintaan lebih, confirm kita tak akan repeat order dan buat lagi. Berbanggalah kepada 50 yang terawal. Berapa harga dia? Harga dia adalah RM68, siap pos ke seluruh Malaysia. Jadi jangan tunggu lagi geng. Terus komen di bawah saiz anda, nama dan juga buat pembayaran di akaun yang kita sertakan dalam iklan ini. Brother, saya selaku joki anda untuk kasut ni sangat-sangat berharap hampa semua pergi beli, tolong support beli produk ini. Produk ini tak ada ulangan, tak ada reprint dan tak akan di-restock semula. Siapa yang cepat, dia yang dapat. Bak kata Aiman Property. Aiman Property. Amin Property di sebelah sana. Selaku juru kamera pada hari ini, each no will bring yes. Teruskan order sekarang. Ayuh kita beli baju Gila Sneakers tahun 2022 daripada Encik Taha Wild Bundle Malaysia, brother. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi dalam siri seterusnya. Bye-bye. Kasut bersilau di atas highway. Akulah Mat Kalui.
Dan bila aku duduk atas tu, benda ni tak habis lagi. Aku nampak Epoi dekat atas tengah merangkak atas batu yang ada semak di atas dia. Semak tu tebal. Ni batu, ni semak tebal, dan semak atas sekali warna hijau, tengah-tengah dia dah mati jadi warna coklat kering. Jadi kami di sini, Epoi di sini, dan Epoi apa yang dia buat, dia cuba cari jalan keluar dengan merangkak atas semak ni, tapi tak berjaya sebab semak tu tebal sangat. Semak tu dekat sini, Epoi dekat sini. Jadi macam mana nak duduk atas ni, nak tu kan. Jadi Epoi buat apa? Satu magical yang dia memang aku respect dia sampai ke hari ni ialah, hang pernah tengok lubang babi? Dalam semak, lubang babi. Pernah tengok? Jalan dalam semak ada lubang babi, betul? Epoi buat benda tu menggunakan parang yang dia ada. Dia tarah bro. Dia tarah potong dia dalam keadaan sini potong untuk jadikan lubang untuk dia merangkak pergi sampai ke atas. Bagi elok air yang ada di bawah. Pada masa yang sama, aku kena bawa rod Epoi, beg Epoi dan juga beg aku berserta ikan satu bandut dekat tepi peha. Aku dah tak kira apa dah masa tu. Aku cuba on GoPro tak menyala. Bateri memang ada sebab aku nampak warna biru di depan kamera tu, tapi bila aku on tak menyala. Lenguh pula duduk macam ni. Sambung balik. Jadi bila keadaan begitu, aku cuba naik dengan keadaan batu yang licin. Aku cuba pegang ranting-ranting ataupun dahan-dahan yang terjulur lah. Aku tarik sambil aku tarik. Aku tak tahu macam mana aku naik, tapi menggunakan banyak sebelah tangan. Sebab barang lain, tangan kiri aku pegang barang. Aku cuba narik macam tu mengikut laluan yang Epoi tu buat. Lebih kurang dalam jam pukul 3.30 petang, kami berjaya naik dekat sampai satu tahap. Sikit je dekat atas. Sikit je, mana kata air tu tak jauh sangat dengan kami. Dalam satu peringkat yang orang kata masih boleh selamat. Dengan hujan yang lebat begitu, aku berjaya merangkak dalam lubang yang Epoi buat tu. Macam apa dah bro. Dia punya ranting cucuk mata sok. Ya Allah, aku dah tak fikir masa tu ada ular ke, ada pacat ke, ada lipan ke, ada tenggiling sekalipun. Aku dah tak fikir dah benda tu. Memang evil gila keadaan masa tu. Aku hanya fikir aku nak selamat, aku nak balik. Sampailah ke separuh perjalanan, satu lagi masalah baru, yang mana akses untuk terus naik ke atas sampai ke atas highway tu dah tak boleh sebab belukar dia tu dah tinggi sangat. Nak potong buat lubang pun Epoi dah cakap tak mungkin akan boleh berjaya sebab dia makin lama makin tebal. Inilah aku tahu pasal rumput belukar yang macam ni memang evil. Belukar ni bila hang cuba pijak dia, hang pijak kaki hang akan terperluh masuk dalam belukar tu. Dan yang paling evil sekali, bila anda terperluh kaki dalam belukar tu, hang tak boleh rasa batu ataupun tanah yang hang pijak. Mana kata dia jauh lagi di bawah. Kosong bro. Apa tak kosong? Bila hang pijak something kosong, aku mula rasa geli tu. Aku rasa geli, aku rasa macam ada benda nak capai kaki. Jadi aku buat apa? Epoi cakap, kamu kena duduk antara dua sujud tadi ataupun meniarap terus. Orang kata apa? Serik badan naik pelan-pelan. Serik badan dengan keadaan begitu, belukar macam ni, hang kena serik badan. Hang tak boleh pijak, tak boleh. Sebab dia akan tembus, akan menyukarkan lagi perjalanan untuk naik ke atas. Dengan keadaan darjah yang begitu. 180 darjah lebih kurang lah bro. Dan untuk naik ke atas highway ada lagi lebih kurang dalam 100 meter lagi untuk sampai ke atas. Di sini kami tersangkut. Okey, bila dah sampai part ni, aku 50 rasa tak selamat, 50 rasa macam selamat. Selamat daripada bahaya air tadi di bahagian tengah. Satu yang aku rasa tak selamat ialah aku tak nampak jalan keluar. Masa tu aku duduk sebelah-sebelah dengan Epoi. Dan suasana ketika itu memang gelap, hujan masih lagi turun, makin lebat dan lebat. Memandangkan kami dah tak boleh naik ke atas, apa yang kami boleh buat lagi aku sendiri pun tak tahu. Aku duduk relax atas pohon yang atas belukar yang keadaan yang begini. Baring keadaan yang begini, tangan aku pegang satu ranting yang aku kira ranting dan aku check semua barang-barang. Pada ketika itu kita rehat macam ni bro. Aku dengan Poi rehat macam ni dan depan kami ada hutan penuh. Dekat situ geng, aku rasa satu benda je. Barulah aku rasa bahawa diri ini memang sekecil-kecil dan selemah-lemah perkara yang pernah aku alami. Jangan kata doa lah bro. Habis pada doa dah aku pada ketika itu. Memang habis pada doa. The king of doa telah pun keluar pada ketika itu. Memang Allah Ta'ala dengar. Memang Allah Ta'ala dengar apa isi hati aku. Selamatkan aku ya Allah. Berkat Allah Ta'ala nak panjangkan umur kami geng, Epoi dapat satu idea. Dia kata, Rin, kamu tunggu sini biar aku cari jalan keluar. Cerdik je Epoi ni lah. Bila tak boleh straight ke atas, dia mencari jalan kanan atau kiri. Memang tebal bro. Belukar tu tinggi macam tu.
Kalau hang duduk macam ni, belukar tu tinggi daripada hang lagi. Hang dah terduduk, terperosok dalam belukar tu. Jadi apa kata, hang nampak tak satu pokok dekat sana, Rin? Pokok tu punyalah jauh, ucap aku nampak. Dia kata, okey, kat pokok tu aku yakin ada tanah. Ada tanah. Jadi, hang nak buat apa? Aku cakap, kita kena pergi sana. Mana kata daripada kawasan itu, kita kena pergi ke sana pula. Mana kata, aku fikir otak aku ialah buat lubang pula lagi, terus sana. Berapa jauh lagi nak buat lubang tu? Aku cakap, tak, kamu duduk sini, aku pergi. Kamu jaga barang segala. Goyang tak goyang lah, aku nak kena duduk seorang guys. Aku takut Allah suara ke apa, blade pada aku pisau apa tak ada. Allahu Akbar. Tapi, aku percaya pada Epoi, memandangkan dia lebih pakar daripada aku bab hutan ni. Jadi dia buat apa? Ini perkara paling lawak lah. Dengan keadaan yang begitu, aku tengok dia macam tu. Dia buat apa? Aku tak tahu nak panggil benda ni benda apa. Okey, daripada belukar yang macam tu, dia satu orang yang macam ni, contoh baring macam ni kan. So dia buat apa? Dia pusing macam tu. Pusing macam roti gulung tu. Dia pusing dengan niat apa? Dia nak tebas hutan tu. Mana kata hutan tu tinggi daripada kita. Jadi bila kita rabat belukar tu, belukar tu akan menipis. Dia pun buat begitu. Perjalanan dia buat pusing-pusing rock and roll tu aku panggil. Memang jauh geng. Dekat lebih kurang dalam 40 meter macam tu. Pusing. Aku tak tahu badan dia macam mana, cucuk ke apa benda, aku tak tahu. Sebab belukar yang ada ni, dia ada duri juga. Dia ada benda yang tajam juga kan. Jadi apa buat benda tu dalam beberapa meter. Lebih kurang 40 meter aku tak lari. Sebab aku nampak dia jauh. Aku pegang macam tu aku nampak. Aku tergamam tengok benda tu. Sambil dia buat begitu aku Allahu Akbar, subhanallah. Ini satu inisiatif yang aku takkan lupa sampai aku mati. Keadaan aku dah macam tu dalam beberapa ketika, dah makin jauh dia dengan aku goyang agak sebab aku duduk seorang tu, aku goyang agak. Aku tak boleh tunggu lama sebab dia dah makin jauh. Aku dah tak boleh tahan. Aku buat apa? Aku terus sambung aku punya merangkak balik atas belukar yang dia dah tebal. Mana kata aku bagian aku tak berapa susah nak banding dia sebab belukar tu dah jadi nipis. Atas berat badan dia kan, dah jadi nipis, dia jadi macam tilam tau. Dia jadi macam tilam. So aku dengan barang semua tu aku badan straight gitu kan, pergi. Sampailah aku berjaya ikut dia dan finally geng, kita sampai ke part ni. Geng, aku terperangkap hutan. Casting tadi tak ingat. Air besar gila. Air dah besar gila Allah. Ni aku baru lepas naik semua bukit-bukit belakang ni. Bedah. Badan kotor weh. Air naik, nasib baik tak hanyut weh. Air naik, nasib baik tak hanyut. Gila air besar. Tu tengok. Kita orang terpaksa lari. Memang dugaan ni. Dia bagi seronok, lepas tu dia bagi ada masalah macam ni. Allahu Akbar. Kita orang tak jumpa jalan ni. Kita orang tengah cuba lagi. Jumpa dekat depan. Harap aku selamat bro. Barang semua dah terabai macam ni. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Handphone basah. Kita jumpa lagi bang. Kita lagi.
Si orang terkejut aku keluar kat tepi highway. Secara tiba-tiba. Geng. Kita akan turun, geng. Kita akan naik, weh. Kita akan naik. Bersama-sama, geng. Sikit. We got it, man. We got it, man. We got it, man. Jauh lagi, kalau ikutkan perancangan kita punya motor kat sana lagi. Aku keluar kat tepi highway ni, geng. Tepi highway ni, geng. Dengan kotor macam ni. Dengan kotor macam ni orang tengok aku. Tak apa. Janji aku selamat, dengan apa aku selamat. Balik. Alhamdulillah. Kita akan jalan kaki lah. Dari sini kita akan jalan kaki sampai dekat motor sana. Kasih banyak motor. Ini pun cuci ikan. Cuci ikan pun kat tepi air longkang highway, nampak. Dia dah pecah, ikan dia dah pecah.